Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka mansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Effendi. Kita bertemu kembali dalam Ummah Live. Kita akan bersiaran lebih kurang 1 jam insya-Allah dan kita akan bicarakan topik-topik yang menarik pada kali ini insya-Allah. Dan kita akan bawakan seorang tamu istimewa untuk membicarakan tentang topik yang kita utarakan hari ini. Kita nak sentuh hari ini tentang isu keganasan rumah tangga. Mungkin isu ini kita boleh kaitkan dengan baru-baru ini dengan kes mungkin yang menggegarkan dunia Hollywood. Walaupun ia bukan kes tentang isu rumah tangga, tapi saya difahamkan kita faham yang kes itu adalah kes saman, tapi ia menceritakan sedikit tentang latar belakang perkahwinan dua selebriti Hollywood yang terkenal iaitu Johnny Depp dan juga Amber Heard. Kita nak relatekan sikit lah. Itu di antarabangsa. Di Malaysia pun banyak kes keganasan rumah tangga yang kita tahu dan kita juga tidak diutarakan, tak dikongsi secara umum sebab ada setengahnya menganggap hal rumah tangga ni hal tabu, kita tak boleh nak share, kita diam-diam je. Tapi sebenarnya isu rumah tangga ni adalah lebih rumit daripada itu. Jadi elok untuk kita bicarakan mungkin. Dan saya ikutkan statistik tahun lalu, kalau ikutkan pada PKP, musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ada 9,015 kes keganasan rumah tangga dilaporkan bermula yang sejak PKP bermula pada Mac 2020. Jadi berdasarkan statistik PDRM, Polis Diraja Malaysia, jumlah kes keganasan rumah tangga bagi tahun 2020 adalah sebanyak 5,260. Tetapi terdapat penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019, iaitu 3 tahun lepas, 5,657 kes. Jadi bila PKP hari itu, ada yang mengatakan kes keganasan rumah tangga meningkat. Jadi kita nak sembang dengan seorang, sebelum ni saya search di YouTube, mencari-cari calon untuk saya nak interview. Jadi saya jumpalah satu YouTube channel Puan Mariam Shakira di YouTube. Agak aktif dan juga di media sosial juga agak aktif. Saya nak kenalkan tamu pada malam ini, Ustazah Mariam Shakira Zulfakar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudi bersiaran bersama kami dalam Ummah Live. Puan sebagai ustazah lah, sebab saya tengok ramai orang gunakan ustazah dalam social media. Jadi saya mungkin puan pun mungkin lebih saya sebagai ustazah. Dia jadi macam guru lah, kita kongsi kan. Hari ini malam ni kita nak berkongsi. Jadi Ustazah Mariam Shakira adalah daripada firma Tetuan Mazidah Hussein. Di mana ni puan? Di Desa Pandan, Kuala Lumpur. Desa Pandan. Saya pun dah tersilap sekejap puan, sekejap ustazah. Okey, saya fokus hari ni ustazah aja. InsyaAllah. Ustazah, jadi tadi mungkin Ustazah ada dengar saya punya intro, saya tak tahulah, saya pun main tembak je tadi tu. Mungkin fakta-fakta tu, mungkin itu pun fakta tahun lepas. Jadi 2021, sekarang dah 2022. Mungkin Ustazah lebih orang kata tahu up to date dengan apa situasi sekarang ini. Adakah selepas PKP ini kes dah makin menurun ataupun makin menaik? Jadi mungkin ada sikit Ustazah nak warm up dulu sebelum kita mulakan dengan soalan lain. Introduksi daripada Ustazah, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Terima kasih kepada Encik Adli atas jemputan pada malam ini. Saya Mariam Shakira, seorang peguam syar'i
yang beramal di wilayah-wilayah persekutuan lah. Jadi saya bawa kes biasanya melibatkan hal perceraian dan tuntutan selepas perceraian di Mahkamah Syariah wilayah-wilayah persekutuan. Saya biasa bawa kes di Mahkamah Syariah KL lah. Cik Adli tahu ke kat mana Mahkamah Syariah Kuala Lumpur tu? Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dekat Mont Kiara tu ke? Betul, dekat Jalan Duta. Masjid Wilayah KL. Sebenarnya dalam tempoh PKP kita menyaksikan bahawa suami isteri yang biasanya keluar bekerja dan sebagainya dipaksa untuk duduk dalam sebuah rumah dalam tempoh masa yang lama. Jadi kat situlah sebab itulah statistik menunjukkan sebenarnya kadar perceraian sangat-sangat tinggilah dan termasuklah juga kes-kes keganasan rumah tangga. Sehingga kan dalam tempoh PKP tu Mahkamah Syariah terpaksa buat satu orang kata apa, satu SOP macam mana kan semua tak boleh keluar rumah. So macam mana para isteri ataupun para suami yang mengalami keganasan rumah tangga yang tak tahan untuk filekan kes perceraian di Mahkamah Syariah. Secara online? Dia filekan macam mana tu? Ya, biasa kita filekan kes-kes secara fizikal. Tetapi bila PKP ni kes-kes yang mendesak akan didengar secara fizikal dan atau secara online. Tengok kepada kadar keterdesakan sesebuah kes tersebut. I see, saya faham. Itu menarik lah, maksudnya sekali lagi teknologi moden digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam rumah tangga. Tadi saya mention tadi pasal apa yang berlaku di Hollywood itu, kalau ikutkan pada kemenangan kes, nampak kepada Johnny Depp yang menang, lelaki. Jadi kita sekarang ni kita tak nak ada genre konflik genre lah. Jadi mungkin ada juga kes rumah tangga ni melibatkan lelaki dan juga wanita. Sebab selalunya bila orang sebut keganasan rumah tangga, wanita je mangsa. Tapi sebenarnya ada juga kes-kes yang mungkin Ustazah pernah harungi, kes-kes yang melibatkan lelaki juga. Betul tak Ustazah? Betul. Kalau ikut statistiknya 95% mangsa keganasan rumah tangga adalah perempuan. 95%? Ya, 95%. Tapi 5% ada juga di kalangan mangsa adalah lelaki. So Johnny Depp tu mewakililah lelaki-lelaki yang pernah menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan mampu untuk ke depan. Ya, memang kebanyakannya lah kita punya klien semua perempuan. Tapi saya tak nafikan ada juga mangsa lelaki sebab isteri dia pula yang sangat-sangat orang kata apa, sangat-sangat agresif mungkin. Ya, agresif. Dan sepatutnya tidak malulah seorang lelaki untuk membawa kes ini sekiranya dia si pelaku keganasan rumah tangga ni adalah di pihak isteri. Tapi yelah kita fahamlah mungkin lelaki tu suami tu akan malu untuk bawa kes tu sebab dia bertentangan dengan norma lah. Macam tu. Okay, faham. Saya ada terbaca artikel yang menulis tentang tips apabila berlaku keganasan rumah tangga. Mulanya keluar dari rumah. Selata keluar dari rumah, buat laporan polis, buat pergi ke hospital untuk lakukan pemeriksaan. Jadi sebelum kita nak tahu prosedur tu, saya nak tahu mungkin Ustazah boleh jelaskan apa sebenarnya bentuk-bentuk keganasan rumah tangga tu Ustazah. Okey, sebenarnya mengikut kepada Akta Keganasan Rumah Tangga ya, ada 10 takrif ataupun bentuk keganasan rumah tangga. Okey, kita pergi yang pertama. Yang pertama ni senang nak faham ialah apabila si pelaku menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa. Okey, kita senang faham. Contohnya pukul, contohnya tumbuk. Kan ada anak buah saya kena pijak. Semua tu menyebabkan kecederaan. Ya, secara langsung itu takrif yang difahami oleh semua. Kedua, apabila si pelaku meletakkan atau cuba meletakkan ketakutan terhadap kecederaan fizikal. Contohnya dia ukutlah. Okey, aku tumbuk kan? Macam tu. Ataupun aku baling kan benda ni. So dia baling, tak kena isteri dia. Kena cermin belakang, isteri dia pecah. Walaupun tak kena isteri dia, tapi meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan terhadap kecederaan fizikal adalah
salah satu bentuk keganasan rumah tangga. Okey. Yang ketiga, keganasan rumah tangga ni adalah apabila pelaku dia mengarahkan mangsa melakukan perbuatan seksual kan, ataupun melibatkan perbuatan memperkosa, melakukan hubungan seks secara paksa dan ganas. Okey, ada kes juga suami ni hutang dengan alung, tak dapat bayar, so dia memaksa isteri dia melakukan hubungan lah, seks dengan rakan-rakannya dan sebagainya. Itu semua adalah termasuk dalam keganasan rumah tangga. Sumbang mahram dalam keluarga juga termasuk dalam keganasan rumah tangga. Okey. Seterusnya, yang keempat, pelaku ni dia tak pukul isteri, dia tak mengugut dan sebagainya, tapi dia ada selisih faham dan sebagainya, isteri nak filekan perceraian kat mahkamah syariah. Tiba-tiba dia kurung isteri dia kunci isteri dia tukar mangga, menyebabkan isteri dia tidak boleh keluar rumah. Sebab isteri dia dah bagi tahu kan dia nak filekan cerai dekat mahkamah syariah Jalan Duta ni. So suami dia pun memang marah, tercabarlah ego suami, jadi dia kurung ataupun tahan isteri. Okey, kita tak sebut suami isteri lah, kita sebut pelaku dan mangsa. Sebab pelaku boleh jadi suami, boleh jadi isteri. Okey. So mengurung mangsa dalam rumah ataupun menahan mangsa adalah salah satu bentuk keganasan rumah tangga. Okey. Seterusnya lagi, apabila si pelaku merosakkan ataupun memusnahkan harta benda mangsa dengan niat untuk menimbulkan kesedihan kepada mangsa. Contohnya dia simbah petrol kat kereta Syarvi isteri dia kan, sebab dia pakai saga je, so dia geram, dia bakar kereta isteri dia. Itu adalah salah satu bentuk keganasan rumah tangga. Astagfirullahaladzim. Ini semua kisah benar Ini semua kisah benar Contoh susah bagi ni semua kisah benar. Contoh. Okey. Seterusnya ada juga dia menggelapkan si pelaku ni menggelapkan wang mangsa. Okey, contohnya mereka buka bisnes sama-sama. Bisnes apa yang paling laku sekarang? Bisnes baju lah kot ya, baju muslimah. Bukalah sama-sama. Partner buka sama-sama. Tiba-tiba macam mana entah kan, benci dekat isteri dia dan sebagainya, dia gelapkan duit isterinya dengan cara dia buang isteri dia daripada pemegang saham dan sebagainya kan, dengan niat untuk mangsa tu mengalami kesedihan lah kan, duit 1 juta 2 juta dah tak ada. So tu juga antara bentuk keganasan rumah tangga. Okay. Seterusnya bila dia mengaibkan, si pelaku mengaibkan mangsa ya, dalam bentuk elektronik dan sebagainya kan. Ada satu contoh, klien suami dia letak CCTV dalam bilik tidur. Bayangkanlah macam mana suami dalam bilik tidur. Dalam bilik tidur. Okay. So dia, isteri tak tahu. So bila isteri dia filekan cerai dan sebagainya, dia mengugut untuk menyebarkan video CCTV dalam bilik tidur tu di media sosial kan dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk keganasan rumah tangga. Okay. Dan yang terakhir adalah apabila si pelaku memaksa mangsa mengambil benda-benda yang memabukkan ataupun menyebabkan mangsa akan jadi halusinasi, itu adalah juga bentuk keganasan rumah tangga. Akhir sekali, bukan hanya suami kepada isteri ataupun isteri kepada suami. Kalaulah pelaku tu memberikan barang-barang yang memabukkan ataupun dadah lah ya, senang cakap, kepada kanak-kanak ataupun pihak ketiga dalam rumah tangga tersebut, maka ia juga boleh diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk keganasan rumah tangga. Masya Allah. Jadi saya faham itu antara 6 tadi Ustazah kongsi 6 dari ciri-ciri bentuk-bentuk keganasan rumah tangga pada segi teori dan juga apa yang pernah, pengalaman yang pernah berlaku lah, mungkin yang pernah Ustazah sendiri, kes-kes yang pernah Ustazah uruskan. Jadi seterusnya kita nak tahu faktor keganasan rumah tangga, tapi sebelum itu kita nak penonton yang sedang menonton pada malam ini, jangan lupa like dan share video ini, share dalam grup-grup rumah tangga bahagia, rumah tangga harmoni, semua share. Okay. Ada juga, saya ada nampak juga grup-grup masalah rumah tangga, kemulut rumah tangga, banyak grup-grup di Facebook.
Kita share dan kongsi manfaat ini, dan ini adalah perkongsian istimewa daripada seorang peguam, Ustazah Mariam Syakirah Zulfaka, yang saya boleh katakan arif dalam bidang ini. Jadi mungkin ada soalan-soalan yang penonton nak utarakan, bolehlah ditanya di ruang komen, dan kalau kita tak jawab malam ni, kita boleh mungkin jawab melalui reply di Facebook nanti insya-Allah. Ustazah, kita teruskan. Faktor keganasan rumah tangga dan mengapa ada setengahnya masih takut nak buat laporan. Dia dah kena pukul, dia dah kena dera mental, tapi dia diam je, dia baik, dia taat juga kalau kena dengan suami, dia taat je dengan suami. Kalau suami yang kena, dia sayang je isteri dia tak nak buat laporan. Macam mana tu Ustazah? Okey, banyak ya faktor-faktor keganasan rumah tangga ni. Kita ambil 4 lah, 4 yang saya rasa paling majoriti lah. Yang pertama adalah kegagalan pelaku tu untuk kawal kemarahan ataupun sikap panas baran dia. Okey? Semua orang ada masalah ya. Isteri pun balik kerja ada masalah, suami balik kerja ada masalah. Isteri tak bekerja pun, dia menguruskan anak, menjadi suri rumah tangga pun dah cukup penat dan sebagainya. Tapi kegagalan seseorang pelaku tu, seorang insan tu untuk mengawal sifat marah dia kan. Itu adalah saya rasa antara punca pertama lah kenapa boleh berlakunya keganasan rumah tangga. Maksudnya bila dia marah, bila dia stres, dia pukul isteri dia kan. Bila dia marah, dia stres, dia masuk rumah tu, semua anak dan isteri dia menjadi mangsa. Sedangkan ironinya bila dia di pejabat, dia bukan main baik lagi cakap dengan kerani ke kan, dengan dia punya bos ke, dengan dia punya rakan sekerja ke. Tapi kenapa dia tidak boleh bila masuk rumah tu bersifat halim kan, bersifat jadi dia jadi dua sikap pula ya. Di luar lain, di rumah lain. Betul. Sebab tu benarlah sabda Rasulullah SAW, khiyarukum li ahli kan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Sebab susah sebenarnya nak baik dengan ahli keluarga ni. Dengan bos boleh baik, dengan kawan sepejabat boleh baik, tapi bila dia masuk rumah terbukalah pekung di dada kan. Sebab tu kita tengok contoh Rasulullah SAW adalah contoh yang paling ideal lah kan. Macam mana dia adalah panglima perang kan. Kalaulah lelaki-lelaki yang nak ataupun pelaku yang nak memukul mangsa ni, dia rasa dia kuat, tapi kita tengok contoh agung ya dalam sirah, Rasulullah adalah panglima perang kan. Dia memimpin perang melawan orang musyrikin kan dalam perang Badar dan sebagainya. Tetapi di rumah kan, bila kita tanya isteri dia kan, bila kita baca sirah, Aisyah kata Rasulullah di rumah dia menjahit paling lemah lembut bajunya, menjahit bajunya sendiri, menjahit kasutnya sendiri. Maksudnya betapa Rasulullah seorang yang sangat lemah lembut terhadap ahli keluarganya. Okey? So itu pertamalah faktor keganasan rumah tangga. Yang kedua, pegangan agama yang rapuh lah saya kira. Kadang-kadang mungkin macam mana kita tengok keluarga ni dia berkait rapat dengan hubungan dia dengan Allah SWT kan. Semakin jauh dia dengan Allah Ta'ala, maka semakin jauh hubungan dia dengan isteri dan anak-anak kan. Macam mana seorang suami mengemudi rumah tangga kan, menjadi imam kepada solat kan, solat berjemaah dan sebagainya. Okay. Salah satu yang saya nak tekankan juga adalah sumber rezeki kan. Bila seorang suami keluar mencari rezeki, seorang isteri keluar mencari rezeki, maka kena fikir bahawa kita nak cari rezeki yang barakah dalam rumah tangga kita. Sebab barakah ni benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kan. Macam mana saya tengok kan anak guam, klien dan sebagainya, boleh jadi kerja gaji 30-40 ribu kan, pakai kereta BMW ke X45 ke dan sebagainya. Tapi sayang kan bila dengan isteri datang, isteri cerita macam-macam dan nak filekan cerai. Anak-anak semua maksudnya tak nak berhubung dengan ayah dan sebagainya. So kita kena tengok baliklah kat mana keberkatan dalam rumah tangga kita. Okay? Yang ketiga, faktor yang boleh menjadi punca lah kepada keganasan rumah tangga ni sebenarnya adalah masalah kewangan lah kan. Bila mana masing-masing stres dengan ekonomi, dengan kewangan dalam
hidup tu dia menjadi punca bahawa mula-mula suami tu mungkin tak cukup gaji dan sebagainya, dah stres, pinjam lagi alung, tambah lagi stres dan stres dan sebagainya pun boleh Betul. jadi punca keganasan rumah tangga. Dan akhir Mungkin masa sekali PKP baru-baru ni pun mungkin sebab kehilangan mata pencarian lah kot. Itu betul. antara penyebab berlakunya keganasan rumah tangga tu, sebab kan kita dah duduk di rumah, jadi ada setengah orang ada yang dibawa kerja, ada yang dibayar separuh. Mungkin Betul. itu juga faktor juga Ustazah menyebabkan Betul. berlaku keganasan rumah tangga tu. Betul. PKP kan banyak orang hilang kerja, tapi saya suka tengok dari sudut positif bila kita baca kan dalam akhbar-akhbar dia orang cakap ada yang dibuang kerja ni malah boleh jadi jutawan lagi lepas PKP. Ada yang jadi petani moden kan daripada bawa kapal terbang juruterbang kan, juruterbang tiba-tiba jual timun durian kan, malah sebenarnya diri seseorang tu lah kan. Sebenarnya dalam hidup ni memang banyak cabaran, tapi macam mana kita ambil positif side apa yang Allah bagi dekat kita untuk tukar menjadi benda yang positif. Contohnya ibu-ibu yang dibuang kerja ataupun diberhentikan kerja, bila PKP tu dia rasa sangat bersyukur duduk di rumah kerana selama ni dia tak boleh tengok anak dia, tapi bila PKP tu alhamdulillah kan, rupanya dia tahu anak dia baru Iqra 2 padahal dah darjah 6 dan sebagainya. Okay. Jadi Ustazah nak teruskan dengan tadi faktor satu lagi tadi. Okay. Faktor yang keempat, ni saya kira banyak jugalah yang menjadi kes-kes keganasan rumah tangga adalah pengambilan bahan terlarang lah, seperti dadah, alkohol dan sebagainya. Bila dia ambil bahan-bahan terlarang memang dia memang tak sedar dan dia memang akan buat keganasan kepada ahli keluarganya. Okay, itu saja. Saya sebut pasal bahan terlarang tadi, saya teringat sejak akhir-akhir ni kita banyak pula kes menanam ganja di rumah Ustazah. Mungkin masa PKP je diorang start, masa PKP kot Ustazah. Dia tak ambil bahan terlarang tapi dia tanam pula bahan terlarang tu di rumah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Saya ada soalan lagi nak tanya. Tadi saya sebut kita kena buat laporan, tapi kita nak tahu macam mana prosedur laporan tu. Tapi sebelum kita nak teruskan pada kita nak minta Ustazah jawab, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Assalamualaikum Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lek-luk kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa, 全部都 OK， 爸爸别担心。Jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah kita kembali dalam Ummah Live kali ini dalam topik keganasan rumah tangga. Jadi bukan keganasan rumah tangga ni seperti di awal tadi saya cakapkan, tidak hanya kita tertumpu pada gender wanita yang berlaku keganasan rumah tangga. Jadi mungkin juga lelaki, ada juga tadi Ustazah sebut 95% mangsa keganasan rumah tangga adalah wanita, selebihnya 5% adalah lelaki. Jadi sama-sama saya mewakili yang 5% tu Ustazah. Jadi kita ada wakil lelaki dan perempuan di sini, kita ada dua gender. Jadi kita nak bincangkan lebih lanjut tentang tadi Ustazah ada sebut pasal nak berlaku keganasan rumah tangga, hantarlah laporan
ke mahkamah syariah. Jadi mungkin ada yang kata dah pernah hantar tapi susah lah macam tu, banyaklah dia punya birokrasinya, macam-macam. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsi dengan kita macam mana sebenarnya prosedur untuk seorang itu yang jadi mangsa keganasan rumah tangga untuk buat laporan. Ustazah, silakan Ustazah. Okey, terima kasih Cik Adli. Jika anda menjadi mangsa keganasan rumah tangga ya, okey, saya cerita ada tiga subtopik lah ya. Pertama, jika anda dipukul secara fizikal, okey, lebam, berdarah, memang teruk lah ya. Ada lebam kat mata, ada lebam kat tangan. Apa-apa kecederaan fizikal, segera pergi ke hospital. Okey. Kat sini kena ada support system jugalah ya. Kalau ada ibu ataupun bapa ataupun kawan yang terdekat untuk bawa anda pergi ke hospital. Dekat hospital, lebih-lebih lagi hospital kerajaan, dia memang ada satu tempat yang dipanggil one stop crisis center. Okey. Dia memang speciality bab keganasan rumah tangga. Jadi pergi kat situ, doktor dan jururawat akan membantu anda untuk membuat laporan polis dan mereka akan panggil pegawai dari JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. So dekat sini anda boleh minta bantuan mereka, doktor punya laporan polis, JKM untuk dapatkan emergency protection order. Okey, emergency protection order. Okey, yang kedua, anda dipukul dan sebagainya ataupun baling barang sebagainya kan, maki hamun, menjerit-jerit, tapi suami anda ataupun isteri anda kunci dalam rumah. Okey, pelaku mengunci mangsa dalam rumah. So kita tak boleh nak pergi hospital, tak boleh nak pergi balai polis dan sebagainya. Tak ada kawan pula tu yang boleh tolong dan sebagainya. Maka anda boleh menelpon talian Nur Kasih di nombor 15999. Okey. Dia adalah satu talian di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang beroperasi 24 jam. Okey. Kat sini anda boleh call dan juga minta protection order. Okey, apa protection order ni? Kenapa penting protection order ni? Protection order ni adalah satu order ataupun perintah yang menghalang pelaku kan, suami ke isteri ke pelaku untuk menghampiri anda kan, ataupun berada jarak jauh 500 meter dan sebagainya, ataupun terma-terma yang difikirkan perlu. Okey, langkah ketiga, sekiranya anda adalah mangsa keganasan rumah tangga, anda boleh terus pergi ke balai polis yang terdekat dengan rumah untuk membuat laporan polis. Okey, maklumkan kepada pegawai yang mengambil laporan polis anda tu, cakap kat dia, saya nak mendapatkan IPO, Interim Protection Order. Okey, interim ni maksudnya sementara, satu perintah perlindungan. Sementara. Betul, satu perintah perlindungan daripada pihak yang memukul terhadap isteri ataupun mana-mana ahli keluarga lah, anak-anak dan sebagainya, supaya pelaku ni jauhkan diri ataupun tak boleh menghampiri mangsa. Okey. Jadi dekat balai polis tu, pegawai tu akan ambil laporan anda dan dia akan refer kepada JKM, pegawai JKM. So lepas tu JKM akan ambil juga statement dan seterusnya anda akan dibawa ke mahkamah magistrate biasanya, kalau tak silap saya, mahkamah magistrate di sivil lah, untuk anda buktikan bahawa anda layak untuk mendapat IPO ni, Interim Protection Order. Okey. Salah satu cara yang lain, okey, itu adalah cara di sivil. Di mahkamah syariah, kita juga ada permohonan injangsi. Okey, injunction. Injangsi ni maksudnya samalah. Tidak boleh, maksudnya perintah halangan. Tidak boleh menghampiri suami atau isteri lah. Pelaku tu tidak boleh menghampiri mangsa. So biasanya yang saya buat kes injangsi di mahkamah syariah KL, saya lampirkan semua rekod telefon kan. Ini adalah kes anak guam ni, dia filekan cerai, jadi suami dia memang mengamuk dan alhamdulillah anak guam ni terfikir untuk dia rekod. So saya transfer rekod dia pada CD, pendrive dan sebagainya. So saya buat transkrip apa yang suami dia cakap dan kita filekan kes di
Mahkamah Syariah. Okey, di Mahkamah Syariah untuk anda filekan permohonan injangsi, anda perlu ada permohonan induk lah. Permohonan induk adalah permohonan cerai. Okey, so saya dah filekan kes cerai anak buang saya. So saya boleh filekan permohonan injangsi. Okey, alhamdulillah. Mula-mula saya file secara ex parte. Ex parte tu sebelah pihak. So hakim tak terima. Hakim Mahkamah Syariah ni biasa dia nak kita serah juga kepada suami, inter partes maksudnya. Dua-dua belah pihak. So saya serahkan permohonan tersebut kepada suami. So suami dah terima and then hakim terus je bagi keputusan perintah injangsi diterima. So term-term yang suami tak boleh hampiri rumah, tak boleh hampiri tempat kerja, semua terpakailah. Cuma ada terma yang terakhir, perintah ini berakhir selepas proses perceraian selesai. So itu adalah serba sedikit cara untuk minta permohonan ataupun perintah injangsi yang saya kongsikan di Mahkamah Syariah dan sebelum tu adalah di Mahkamah Sivil. Faham. Terima kasih Zuzah. Okey, tadi Zuzah sebut pasal apa yang berlaku ni, kes-kes melibatkan wanita. Jadi saya sebagai lelaki, saya pun nak tahu juga andainya berlaku statistik, orang kata saya nak tahu statistik lelaki yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga ni, dan adakah sistem perundangan syariah di Malaysia ini sama seperti untuk wanita? Okey, seperti yang saya sebutkan tadilah, statistiknya memang kurang lah sebenarnya. Maksudnya isteri pula yang memukul dan sebagainya lah. Tapi ada kan yang saya sebutkan tadi, 5% tadi, dan sebenarnya peruntukannya sama sahaja. Sama sahaja. Jika suami anda mengalami menjadi mangsa keganasan rumah tangga, maka anda juga berhak untuk membuat semua yang prosedur yang saya cakap tadi. Pergi ke hospital ataupun telefon talian Nur Kasih ataupun terus ke balai polis untuk mendapatkan perintah IPO di Mahkamah Magistrate. Dan yang keempat, anda juga boleh membuat permohonan injangsi kepada isteri anda di Mahkamah Syariah. Tapi mungkin dari segi pembelaan diri di pihak lelaki mungkin agak rumit sikit, mungkin Zuzah, mungkin rumit daripada apa yang berlaku pada wanita. Sedangkan lelaki ni selalu orang dianggap gagah. Jadi bila berlaku kes yang melibatkan suami yang berlaku ganas terhadap isteri berlaku ganas pada suami ni, mungkin dia macam berlaku di luar norma mungkin Zuzah. Jadi kes macam tu agak rare Zuzah mungkin. Betul, sangat rare lah. Saya kira tak ada, bukan tak ada, jarang lah lelaki akan buat permohonan IPO ni sebab fitrahnya lelaki lebih kuat kan. Maksudnya kalau lah isteri dia naik tangan dan sebagainya, dia pun akan naik juga. Tapi kalaulah dia seorang yang orang kata baik kan, memang isteri yang bertindak agresif, tak ada masalah. Sebab memang peruntukan ni dia bukan bias kepada isteri dia. Memang akta keganasan rumah tangga ni dia tak ada term suami memukul isteri. Dia memang gunakan pelaku dan mangsa. Okey, pelaku tu memang boleh jadi suami, boleh jadi isteri, mangsa boleh jadi suami, boleh jadi isteri, dan mangsa juga boleh jadi mana-mana pihak ketiga dalam keluarga tersebut. Contohnya anak-anak, contohnya ahli keluarga yang mungkin duduk dalam rumah tersebut, rumah kelamin tersebut sekali. Faham. Itu yang tadi Zuzah tekankan, pelaku dan juga mangsa. Bukan lelaki atau wanita. Itu satu contoh yang baik Zuzah tunjukkan tadi. Apa tadi, selama kita sembang tadi, Ustazah lebih tekankan kepada keganasan yang berlaku secara fizikal. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakan, kongsikan sikit sekiranya keganasan berlaku dalam bentuk penderaan psikologi pula. Bagaimana cara untuk kita nak buktikan di mahkamah yang telah berlaku penderaan psikologi dalam rumah tangga tu Ustazah? Okey, betul. Keganasan rumah tangga ni banyak dari sudut kecederaan fizikal lah kan. Tapi sebenarnya jangan risau. Kes-kes keganasan rumah tangga ni biasanya dia bukan jadi pada hari tu. Dia sebenarnya dah tanda-tanda tu dah banyak dah dalam tempoh perkahwinan. Okey? Maksudnya dia takkan suami dia tu baik. Tiba-tiba hari tu dia tampar, dia belasah isteri dia, tak.
dia akan tunjukkan tanda-tanda dia lebih awal. Contohnya dia bermula dengan makian, dia bermula dengan ugutan, dan kemuncak tu barulah mungkin dia tampar dan sebagainya. Jadi nasihat saya, bila suami ni ataupun pelaku ataupun isteri kan, suami atau isteri atau pelaku dah mula tunjukkan tanda-tanda lah yang psikologi, macam dia suka psycho isteri dia kan, suka mencarut ke, suka memaki hambun ke. Jadi isteri ni boleh pergi kepada mana-mana hospital untuk mendapatkan rekod ataupun psikologi ataupun counselling untuk rekod daripada laporan perubatan daripada doktor-doktor yang bertauliah lah, yang menunjukkan bahawa isteri ni mengalami ataupun suami, kita panggil mangsa lah ya, mangsa ni mengalami tekanan emosi, mengalami depression, mengalami tekanan emosi yang sangat teruk. Mungkin boleh bawa juga anak-anak yang terkesan dengan sikap tidak bertanggungjawab pelaku tersebut dalam sebuah rumah tangga. Jadi semua laporan-laporan perubatan daripada pegawai perubatan ni sangat membantu untuk kita minta interim protection order ataupun injunksi di mahkamah. Okay, baik. Terima kasih banyak Ustazah. Saya ada banyak lagi persoalan nak tanya Ustazah. Mungkin Ustazah di akhir rancangan nanti Ustazah boleh bagikan nasihat sikit untuk mana mangsa kenasan rumah tangga ni mungkin nak bangkit semula tu. Bila dah kena kata jadi kenasan rumah tangga ni mungkin ada trauma sikit. Mungkin ada kesan psikologi tadi kita dah sebut pasal mangsa psikologi juga tadi. Mungkin ada pesanan yang Ustazah boleh kongsi, tapi kita nak bagi Ustazah berehat dulu. Ustazah mungkin nak tenang-tenangkan fikiran sekejap. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini insyaAllah. Assalamualaikum Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lelok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வர போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jagakan diri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana sahabat di sana? Ingin melaksanakan ibadah korban? Ini Abang Jamil, seorang sahabat kita yang tengah runsing tapi niat dalam hati nak laksanakan korban. Macam ni, seekor lembu kan boleh laksanakan 7 bahagian. Jadi, Abang Jamil boleh panggil kenalan dan juga keluarganya untuk bersama di dalam ibadah korban. Jangan risau, tak semestinya bayar cash. Sekarang kan dah moden. Kita boleh buat bayaran secara online. InsyaAllah kepada yang melaksanakan korban bersama dengan kami, kita akan serahkan daging ini kepada golongan-golongan asnaf yang berada di sekitar kawasan kita. Jadi kepada anda semua yang ingin melaksanakan korban dan juga akikah, hanya melalui di www.ibadahkorban.com. Alhamdulillah, kita kembali dalam Ummah Live. Episod kali ini tentang isu keganasan rumah tangga. Kita bersama dengan tamu kita istimewa, tamu yang istimewa, Ustazah Mariam Syakirah Zulfaqar, seorang peguam dari firma Tuan Mazidah Hussein. Ustazah Mariam juga agak popular. Bukan popular lah. Mungkin baru nak start. Ustazah kata tadi baru nak start bermula di YouTube. Dia satu hari akan popular insyaAllah. Boleh check YouTube Ustazah Ustazah Mariam Syakirah di YouTube. Ada perkongsian yang beliau upload, sharing tentang kes-kes yang berkaitan di mahkamah dan juga tentang kekeluargaan mungkin Ustazah. Saya dah nampak ada 3 video. Ustazah kata dia akan upload lagi insyaAllah. Sebab sekarang ni mungkin Ustazah agak sibuk. Jadi benda dia YouTube ni memang Ustazah, dia akan masa sikit. Kita kena ada partner yang menguruskan tu. Jadi saya nampak benda tu sangat efektif dan Ustazah mungkin boleh cuba juga di TikTok nanti Ustazah. TikTok lagi senang. Ustazah tak nak edit semua kan. Ustazah pegang phone terus cakap je. TikTok, cerita-cerita, upload.
Dia sebenarnya lagi mudah. Boleh Jadi insyaAllah. dari segi view dia pun saya nampak mungkin lagi aktif, lagi agresif sebab ramai golongan remaja dan juga mungkin yang nak belajar tentang ilmu-ilmu syariah dan juga tentang perkahwinan. Jadi mereka nak menuju ke arah tu kan, nak membina keluarga satu hari nanti. Mungkin mula di daripada ada konten-konten yang mengarut di TikTok ni. Kebanyakannya di TikTok ni saya nampak dia punya kontennya banyak yang lara lah. Lara, membuang masa. Jadi mungkin bila adanya individu macam Ustazah mungkin boleh buat jadikan platform TikTok tu menjadi satu platform yang lebih berguna dan juga bermanfaat untuk masyarakat, insya-Allah. Ustazah, sebelum saya nak berceloteh panjang lanjut, jadi saya tak nak tiba-tiba orang ingat saya pula panel. Saya yang menguruskan. Jadi Ustazah di sini adalah untuk menceritakan tentang berkongsi kepada kita tentang isu keganasan rumah tangga ini melalui kes-kes yang pernah Ustazah lalui dan juga pengalaman. Jadi seterusnya Ustazah, mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada kami nasihat untuk membantu mangsa bangkit untuk bebas dari keganasan dan beri kesedaran bahawa cinta bukan untuk dikasari. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Cik Adli. Jadi dalam sebuah perkahwinan ya, jika suami anda memukul kan, memaki hamun, membuat kecederaan fizikal kepada anda, membuat kecederaan mental dan emosi, bagi pandangan saya lah ya, bermaksud rumah tangga tu bukan lagi menjadi tempat yang selamat kan, tempat yang untuk berteduh, tempat yang menenangkan jiwa kita. Sebab Allah SWT berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan macam Cik Adi sebut tadi, mawaddah wa rahmah. So itu adalah objektif utama sebuah perkahwinan. Dia menjadi tempat yang bila kita balik kerja kan, kita tengok muka pasangan kita tenang kan, kita tengok muka anak-anak kita tenang kan. Dan perkahwinan ni adalah satu orang kata lubuk pahala kan. Dia adalah ibadah. Apa saja yang kita buat dalam perkahwinan tu, niat kerana Allah ibadah kan. Seorang isteri basuh pinggan, masak makanan sedap-sedap, cari resepi kat TikTok apa yang paling sedap, yang paling simple, semua tu ibadah. Tapi bila dalam perkahwinan, suami ataupun isteri ya, ada satu pelaku lah dalam sebuah rumah tangga ni membuat keganasan kepada anda, bagi pandangan saya, ia tidaklah lagi mencapai objektif sebuah perkahwinan tersebut. Okay? Jadi kepada mangsa-mangsa lah keganasan rumah tangga, anda boleh pergi kepada membuat laporan polis kan, untuk menjamin keselamatan diri anda dan keselamatan anak-anak. Okay? Satu lagi, jika anda rasa anda dah tidak boleh go lah kan, tidak boleh go orang kata dalam perkahwinan ini. Dah putus asa dah. Putus asa tak nak lagi dah. Ya, suami pun dah tak boleh ataupun isteri pun dah tak boleh dan sebagainya, maka anda berhak memfailkan perceraian. Okey. Perceraian ni sebenarnya memanglah suatu yang dibenci Allah kan. Orang kata abghadul halal ilallahi talaq kan. Dia adalah satu perkara yang paling dibenci Allah. Dia adalah satu perkara yang halal tetapi paling dibenci Allah ialah perceraian. Okey. Tapi sebenarnya bila kita tengok balik surah At-Talaq dan sebagainya, jika betul lah bahawa perceraian itu jalan terakhir, maka jika suami melepaskan isterinya, maka Allah kata Allah akan bagi kemudahan yang tak disangka-sangka. Okay? So itu adalah ujian dalam hidup kita lah. Maksudnya kita dah tempuh perkahwinan ni dan dia tidak boleh sampai ke akhirnya, maka apa yang boleh kita buat adalah memfailkan perceraian dan meneruskan hidup kita dengan semangat dan kekuatan yang baru. Okey. Boleh, dan saya bila klien datang kan, apa yang boleh kita nasihatkan kepada orang yang mengalami masalah ni ialah puan kan ataupun tuan adalah orang yang sangat Allah pilih lah kan untuk mengalami ujian dalam kehidupan. Mungkin kalau Allah pilih saya pun saya tak sanggup, tapi Allah pilih puan, teruskanlah kan. Jangan mengalah kan. Buat laporan polis. Kalau rasa betul-betul dah tak boleh pergi dengan perkahwinan ini, maka ada dua pilihan ya untuk bercerai di mahkamah syariah. Pertama adalah untuk memfailkan perceraian di bawah Seksyen 47 ataupun boleh memfailkan cerai secara fasal. Okey. Jika suami anda mengasari anda kan, anda ada report polis dan sebagainya,
Semua report polis tersebut boleh dimasukkan dalam permohonan perceraian sama ada secara Seksyen 47 ataupun secara pasal. Okey, itu saja. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ustazah, satu lagi mungkin kita boleh, Ustazah boleh kongsi dengan kita bagaimana cara kita nak didik mangsa. Mungkin didik bukan cara untuk kita bantu. Selain kalau dia takut sangat nak buat laporan, nak buat aduan, jadi macam mana kita nak bantu mangsa ni? Kita tahu kawan-kawan kita dah cerita dia ni sebenarnya dah kena jadi mangsa ganasa rumah tangga, ada yang datang bercerita kan. Mungkin apa yang perlu kita buat? Macam mana kita nak bantu golongan menjadi mangsa ni, Ustazah? Okey. Terima kasih. Akhir sekali, peruntukan undang-undang ada. Okey, Akta Keganasan Rumah Tangga ada. Okey, untuk memfailkan perceraian, untuk membuat tuntutan selepas perceraian pun ada. Akta Undang-Undang Keluarga Islam, wilayah-wilayah persekutuan ataupun enactment Keluarga Islam, Negeri Selangor dan sebagainya. Semua peruntukan ada. Tapi ia adalah berbalik kepada diri anda sendiri, kan? Kita semua tak boleh tolong kecuali diri anda sendiri. Okay? Dan saya rasa jika anda adalah mangsa keganasan rumah tangga, anda sebenarnya kan tak tahu sebenarnya saya ni mangsa ke tak kan. Bila dengar Ustazah cerita macam mangsa tapi rasa macam sayang lagi dekat suami ataupun sayang lagi dekat isteri. Sebenarnya anda boleh mendapatkan pandangan orang ketiga kan. Mungkin anda boleh merujuk peguam syar'i yang terdekat kan. Ataupun anda kalau anda tidak mempunyai duit lah, orang biasa kata nak ambil lawyer ni kena ada duit kan, kalau tak ada duit. Sebenarnya Jabatan Biro Bantuan Guaman ada ya peguam syar'i yang boleh mewakili anda dengan bayaran fee yang sangat sikit kan. So sebenarnya banyak peluang-peluang untuk anda bangkit kan. Untuk anda cari opinion ataupun mendengar pendapat orang ketiga. Yang penting diri anda sendiri nak atau tak. Itu saja. Allah. Mungkin saya boleh menambah Ustazah. Kalau saya nak tanya lagi, kalau andainya bila kita dah rujuk pada seorang peguam, jadi macam Ustazah sebut tadi, aku ni masa keganasan rumah tangga ke? Tapi masih lagi sayang dekat suami, kat isteri. Biasanya peguam akan nasihatkan macam mana untuk kita pertahankan rumah tangga tu ataupun teruskan dengan aduan untuk perceraian tu, Ustazah? Okey, soalan yang baik. Peguam syar'i sebenarnya tak boleh lah advice. Okey, puan kena cerai. Tu salah lah daripada etika. Sebenarnya kita akan advice sahaja. Okey, macam ni perkahwinan puan macam ni. Kita tak akan advice dia untuk bercerai ya. Nanti apa-apa disalahkan lawyer pula. So kita just advice ada beberapa perkara. Kalau puan nak cerai, puan boleh guna cara ni. Okey, puan risau pasal anak boleh tuntut hak jagaan anak, hak anak. Okey, dah banyak duit keluar dekat rumah, puan boleh filekan harta sepencarian. Macam-macam kita boleh cerita. Tapi klien ataupun anak guam ataupun mangsa sendirilah yang kena buat keputusan terhadap dirinya dan hidupnya. Kan ada juga klien yang datang, dia adalah mangsa keganasan rumah tangga. Mula-mula dia nak file dah kan kes cerai dan sebagainya, tapi dia cakap tak apalah puan, saya kata contohnya lah mak saya kata pergi buat rawatan Islam dan sebagainya kan, mungkin suami tuntut kerja sihir, jin dan sebagainya. Okey, saya kata tak ada masalah, puan pergilah. Tapi kita kena fikir juga kan, betul ke itu adalah sihir ataupun itu adalah sebenarnya memang sikap suami tersebut. Jadi ada tak macam Ustazah pernah lalui yang mana kes dah berjalan separuh, memang ada berlaku keganasan rumah tangga, tetapi di akhirnya mereka tidak berpisah, mereka berbaik-baik semula dan akhirnya rumah tangga mereka harmoni. Mungkin Ustazah ada tak pernah lalui kes-kes macam tu? Jujurnya saya pun barulah berkecimpung dalam bidang guaman. Setakat yang baru ni tak pernah lah. Biasanya memang wanita yang pergi tu dah memang teruk kan, memang teruk dan ia tidak boleh diselamatkan lagi. So kalau kes keganasan rumah tangga lah, maksudnya kalau ada memang pukul dan sebagainya. Kalau selisih faham sikit-sikit ada yang boleh diselamatkan, maksudnya dah pergi dah file kes, kemudian tarik balik tak nak bercerai sebab suami berjanjilah untuk berubah ataupun isteri berjanji untuk berubah. Tapi kalau kes keganasan rumah tangga ni memang dia
dia dah memang tahap yang teruk, memang perceraian tu biasanya sampai habis lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada malam ini. Malam ini kita bersama dengan Ustazah Mariam Syakirah Zulfakar daripada firma Tuan Mazidah Husin. Kita bercerita tentang keganasan rumah tangga dan kalau boleh penonton-penonton yang bersama kami pada malam ini share video ni, like dan share. Mungkin hari ni malam ni tak sempat nak tengok, mungkin boleh tengok besok. Jadi share je siap-siap dekat wall tu. Mungkin share pada kawan-kawan yang mungkin ada terkesan dengan kes keganasan rumah tangga ni, mungkin boleh share info-info ni yang kita dah share, kita dah kongsi, yang Ustazah pun dah berikan info pada malam ini. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah. Terima kasih banyak pada malam ini kerana telah sudi untuk bersama kami. Dan saya nak tekankan di sini, tadi Ustazah ada sebut jika berlaku keganasan rumah tangga, anda boleh buat laporan di talian kasih Ustazah 15999 dan juga saya dapati di talian kasih punya web dia ada satu WhatsApp number. Kalau kita tak boleh nak call, anda boleh juga WhatsApp di number 0192615999. Itu talian kasih untuk dibantulah jika berlaku keganasan rumah tangga dalam rumah tangga anda. Jadi kita doakan agar semuanya berbaik saja. Jika ada mungkin anda bila tengok video ni alamak terasa macam alamak aku dah buat something dekat isteri aku, kat suami aku. Jadi kalau kita sebelum terlambat, apa kata, kita berubah menjadi insan lebih baik, insya-Allah mukmin yang lebih baik. Dan tak salah untuk kita perbaiki rumah tangga kita sebab kita semua masih lagi dunia ini sebagai pentas cubaan, kita belajar. Jadi tak ada masalah untuk kita, tidak pernah terlambat untuk berubah, insya-Allah. Malam ini kita akhiri topik kita pada malam ini, keganasan rumah tangga. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan lebih lagi info menarik, boleh ke semua platform media sosial Ummah Today dan juga portal kami di www.ummahtoday.com.my.